Hello guys, welcome back to my channel. Pada siapa yang baru sampai kat channel aku, nama aku Iman. Pada siapa yang dah subscribe aku, thank you so much guys. Hari ni aku nak buat review pasal satu barang kamera ni yang aku tak pernah review lagi. And actually aku dah lama nak benda ni. Kalau kau perasan video sebelum ni, aku ada bagi tahu yang I need a bigger monitor kan, and aku tunjuk aku punya phone. Tapi screen dia tak cukup besar. I need bigger screen untuk aku monitor aku punya angle, untuk aku monitor aku punya view. Phone aku adalah monitor yang cakap paling besar yang aku pakai untuk aku monitor. Tapi tu dulu, sekarang aku ada monitor baru which is daripada Andy Sini. Andy Sini ada hantar kat aku, so thank you so much dekat Andy Sini sebab dah hantar ni. So the first thing kita tengok terus lah, kita jump into the monitor sendiri. And actually dia bukan just sekadar monitor je. Sebelum ni aku ingat macam monitor just sekadar monitor lah, sebab tu aku tak beli kan. Tapi dia punya function lebih daripada sekadar monitor untuk kamera. So dekat sini kau boleh tengok dia punya brand lah, which is Andy Sini 4K. Dia punya size 5.5 touch screen on camera monitor with power kit. Power kit ni aku kena highlight kat korang sebab dia bukan just sekadar monitor untuk kamera, tapi dia ada power kit juga, and dia ada banyak lagi function. So yang di sini ni dia ada banyak jenis monitor untuk kamera tau. But this one yang A6 Pro punya, dia ada A6, A6 Plus and A6 Pro. This one yang latest lah. So jom kita tengok dulu, kita buka dulu, kita tengok apa ada dalam kotak ni. Dia ada monitor ni, gambar dia 4K, size dia 5.5. Jom kita buka, just slide je. Okay, dia akan ada this one untuk orang cakap untuk dia punya frame lah, tak nak bagi silau kan kalau kau nak shoot dekat outdoor. So dia ada bagi ni, and dia punya monitor. This one dia punya monitor, letak kat tepi dulu. And then dia ada lagi user manual ni. Lepas tu kat bawah ni dia ada dia punya frame, and then dia ada dia punya kabel HDMI. Lepas tu dia ada this one untuk attach atas kamera korang. This one. Lepas tu dia ada bagi lagi dua. So tu je, kita letak kotak dia dekat tepi, kita tengok dia punya monitor. So this one dia punya monitor, dekat sini dia tulis Andy Sini 4K. Dekat bahagian atas dia ada banyak button kat sini. And walaupun dia ada banyak button, tapi dia boleh touch screen juga. So kau boleh pilih antara dua lah, sama ada kau nak touch screen ataupun kau nak operate dengan button. Dekat bahagian atas ni dia ada F1, F2. Ni kau boleh customize sendiri sama ada nak custom button apa. And dia ada menu ke kiri dan kanan. Lepas tu ni this one menu button. Menu button ni kau boleh tekan kat sini kalau kau nak operate dengan button. Tapi kalau kau nak operate dengan touch screen, kau just double tap je, dia akan keluar. Nanti aku akan tunjuk. And this one dia punya button-button lagi lah. And ujung sekali ni dia punya on off button. Tapi sekarang ni tak boleh nak on lagi sebab dekat belakang ni aku tak letak dia punya bateri lagi. Dekat bahagian tepi dia ada dua HDMI out and HDMI in. And dekat sini dia ada DC. So kat sini kau boleh power dengan guna plug juga kalau kau tak nak power dengan guna bateri. Bateri Sony NPF biasa je, standard. And dekat atas kita tengok lagi sekali dia ada screw ni. Screw ni untuk attach dekat kau punya kamera ataupun tripod. And dekat belah bawah ni pun ada lagi 3 angle lah, atas, belah kanan ataupun dekat bawah. Kau pilih je nak mana-mana. Dekat sini DC in 12 volt, and dekat sini yang type C tadi ni DC in 5 volt. Okay, kita tengok dekat bahagian belakang dia. Bahagian belakang dia pun ada lagi satu. Actually ada 4. Atas, kanan, bawah, and dekat bahagian belakang dia ada tempat attach dekat korang punya tripod. Lepas tu dekat sini dia ada dia punya bahagian untuk airflow lah. So monitor ni akan panas. Lepas tu dekat sini untuk korang attach bateri Sony NPF punya. Sekejap aku ambil aku punya bateri. So this one aku punya bateri Sony NPF bateri. Okay, dekat sini kau boleh letak bateri. Andai kata aku letak satu bateri kat sini, and dia dah boleh on. Once aku on, dia akan ada tulis Andy Sini A6 Pro. So kalau kau connect dekat kamera, dia akan ada lah. Tapi ada juga function lain. Kat sini dia ada tulis tadi with power kit kan. So dia ada dummy battery, which is this one. This one kau boleh attach macam, kalau aku sebelum ni shoot dengan video transmission, which is video transmitter. Kita ambil let's say this one. Okay, this one dia punya transmitter, and aku perlukan lagi satu bateri. So aku tak perlu letak kat sini bateri dia. So dah ada 2 bateri kan, and aku nak attach kat sini, tak boleh. Kita pakai satu bateri je. Kita cabut bateri ni, and kita guna bateri ni. Macam mana kita akan attach kat sini. Dekat sini dia dah macam bateri dah, dummy bateri. Dia ambil bateri, dia ambil power daripada bateri ni. So dia boleh dua dalam satu. Aku boleh hidupkan aku punya transmitter ni just guna bateri ni je, dummy bateri ni. Tapi make sure kalau bateri yang ni kau kena penuh lah. Kalau bateri ni tak penuh, of course tak boleh kan, sebab dia nak 2 bateri dalam satu. Dia nak hidupkan monitor and dia nak hidupkan aku punya transmitter video transmission system ni. So just masukkan je. Kalau kau boleh tengok kat sini, just masukkan je. So aku on kan dia. Kau boleh tengok dia dah on sebab dia ambil bateri daripada sini. So kalau aku cabut bateri ni, dia akan mati.
Sebab bateri ni dia boleh hidupkan aku punya monitor and aku punya video transmission system. So dah ada dua dah boleh jimat dah kat situ. Kalau siapa yang nak tahu pasal video transmission system ni, kau boleh tengok video dekat sini. Aku dah buat video kat situ, so kau boleh tengok lagi lah. Untuk video kali ni aku just nak buat review pasal this monitor. Jom kita letak dia dekat kamera. Ok, aku cabut dulu ni Aku nak try pasang dia punya frame ni. So kita ambil dia punya frame ni, letak kat atas, kita pasang dia, and then buka ni. This one untuk attach dekat atas ni. Dia macam velcro kat atas ni, so kau boleh letak dekat atas monitor ni. So untuk better, orang cakap untuk better view lah, cahaya matahari takkan kena direct dekat screen ni. Ok, so jom kita try hidupkan dia dekat kamera. Dia ada dua cara, sama ada aku nak letak aku punya yang macam tadi, Mars 400 tadi tu, aku nak letak dekat belakang ni, and aku nak monitor dekat jauh pun boleh. Tapi aku nak try dekat kamera lah, kita cucuk terus dekat kamera. Ok, so sekarang jom kita tengok dia punya interface pula, dia punya function, macam mana nak setting apa semua. Sekarang ni macam biasalah, dia akan display apa yang aku shooting. So kalau aku shoot objek yang kat depan ni, dia akan display sini lah. And the first thing, macam mana nak adjust dia punya menu, just double tap the screen. Sebelum tu sorry, aku punya tripod dia macam bergegar sikit, so kalau aku pegang dia akan bergegar. So it's okay, just double tap the screen untuk menu. Kat menu ni kau boleh tengok ada banyak, dia ada histogram. Histogram ni kau boleh on ataupun off kan dia. And this one focus assist. Fokus ni dia akan keluar macam ni lah, dia akan tunjuk dekat mana yang korang fokus. So kalau dekat hijau tu, maksudnya aku fokus kat situ lah. And kau boleh ubah dia punya colour. Sekarang ni picking colour, aku pilih green. So kau boleh pilih warna biru, warna merah ataupun warna hijau. Biasanya orang akan ambil warna merah lah, tapi depends atas objek lah. Kalau objek tu kotak dah warna merah, so aku takut macam tertukar, aku boleh pilih colour lain lah. So aku ambil warna hijau, so dah senang aku nak tahu dekat mana fokus. Ok, so sekarang dah fokus. Dia ada force color. Force color pun ada. Jadi kita kat sini ada grid. So kalau nak grid, kau boleh onkan dia punya grid. Kau boleh tahu dekat mana center, dekat mana tengah apa semua. Easy untuk shooting. Lepas tu dia ada save frame. Save frame ni kau boleh pilih sama dia nak macam ni, 80, 85, 90, 93, 96 ataupun this one macam black bar lah. Biasanya orang buat movie ke apa, biasa ada black bar kan, warna hitam kat tepi ni. So this one as korang punya guide lah. Lepas tu center marker. Center marker ni dia akan ada dekat tengah-tengah lah. Tapi apa yang aku tak suka pasal screen ni, dia punya menu. Contohnya aku dah ke folder yang kedua kan. Okay, once aku tekan and aku buka dia menu dia balik, dia akan ke folder yang pertama balik. So aku kena cari balik. Okay, kat sini ada banyak dia punya function apa semua. Lepas tu kat sini lagi dia ada scan mode, dia ada aspect ratio. Aspect ratio ni dia ada banyak aspect ratio dia. 4:3, dia ada 16:9, 16:9 yang macam default lah. Panorama, dia ada P2P, dia ada auto. So aku set pada auto je. Dia ada zoom juga, so kau boleh zoomkan dia. Tapi aku rasa function zoom ni tak perlu kot, sebab kau just boleh zoom guna jari kau je. So kau boleh zoom. Contohnya aku nak fokus dekat sini kan, fokus objek ni. So aku zoomkan dia and aku fokus je dekat aku punya lens. Ok, sekarang ni dah fokus dah, aku zoom out balik. Untuk better orang cakap focusing lah. Untuk brightness sebelah kiri screen ni, kau just scroll up untuk naikkan dia punya brightness and scroll down untuk turunkan dia punya brightness. And dekat belah kanan pula untuk dia punya volume. Okay, so aku tak nak kacau volume ni, just turunkan kosong je. And korang boleh swipe up juga. Swipe up dia akan ada ni lah, this one yang penting lah. Macam grid kan, grid aku nak onkan dia, just tekan je, dia akan onkan grid. So kalau aku nak off, just offkan dia. Lepas tu dia ada overexpose, boleh on. Overexpose dia akan jadi warna merah macam tu. So kalau aku naikkan dia punya ISO, dia akan jadi so that korang akan tahulah yang this one overexpose. So kau perlu turunkan until dia dah tak ada warna merah tu. Ni kau boleh adjust dekat setting juga. Lepas tu ada banyak lagi histogram. Histogram macam tadi. And kau boleh custom. Contoh kau nak cari histogram, manalah histogram susah nak cari kan, column yang berapa apa semua. Kau boleh customize, just tekan je lama-lama. Contohnya this one histogram. Tekan lama-lama and kau boleh pilih kau nak tukar dengan apa, false color contohnya kan. Ok, dah false color. So once aku swipe up, dia akan ada false color kat sini. Dia dah tak ada histogram dah. Contohnya aku nak zoom ke, aku nak anamorphic and banyak lagi. Dia ada banyak lagi, dia punya menu, dia punya setting apa semua. So kalau kata macam andai kata aku nak rotate dia punya frame ni kan, aku just boleh rotate kat sini je. Dia boleh rotate. So
Very easy untuk rotate. Kalau aku ada depan kamera, aku boleh tengok macam ni, tengok diri aku sendiri. And once aku rotate kan, dia takkan auto rotate screen ni, dia akan terbalik. Kita kena adjust dekat setting. So aku pergi je dekat setting, pergi kat sini, dekat sini dia ada tulis image flip. So aku boleh flip aku punya image lah. Yang ni dia akan flip. Aku buat macam ni. Yang ni kalau aku nak shoot belah depan, dia akan jadi macam ni. Tadi aku dah cucuk dia punya HDMI dekat kamera. Terus kan, tak ada, orang cakap tak ada wireless. Sekarang kita nak try gabungkan this monitor dengan video transmission system. So aku akan ambil dia punya receiver, sebab transmitter akan ada dekat kamera aku, and dia punya receiver ni akan ada dengan monitor ni. Aku perlukan kabel HDMI to HDMI, sebab dia tak sediakan HDMI to HDMI. Dia just sediakan kabel this one, HDMI yang besar ni dengan yang ni. So kita letak dekat video transmission system ni. Macam aku cakap tadi, this one just pasang dekat belakang ni, dan kita boleh cucuk terus dekat sini. Aku on kan dia, receiver aku dah on. Kita on monitor atas ni. Okay, aku akan set up dekat aku punya receiver, dan aku akan cucuk dekat aku punya kamera. Okay, aku buang dulu ni sebab nanti korang tak nampak. Sekarang aku dah set up aku punya this one, transmitter ni dekat aku punya kamera yang aku tengah shoot sekarang ni, and dia punya receiver dekat belakang ni. Receiver ni aku tak pakai bateri sebab aku just pakai bateri daripada monitor ni je. So once aku on kan dia, aku on dia punya monitor ni, nanti dia akan ada image daripada kamera ni lah. Okay, see? Sekarang dah ada dah. So aku boleh monitor melalui, orang cakap, wireless lah. Kalau aku nak pergi jauh pun, aku still boleh monitor lagi. Wow, nice. So kalau kau nak dekat, kau tak perlulah this device. Tapi kalau kau nak pergi jauh, kau boleh monitor ni dari jauh lah. Sekarang ni tak ada wire, so kalau aku pergi jauh pun boleh lagi. And this device, Mars 400S, dia boleh sampai 400 feet dia punya distance. So aku boleh pergi 400 feet. Bila digabungkan dua antara this monitor and this device, dia akan menjadi meletup. Actually ada lagi beberapa function yang aku tak bagi tahu dekat korang, which is dekat port Type-C dekat bawah ni, actually kau boleh import LED. So contohnya kalau macam kau dah ada LED sendiri ataupun preset lah, preset untuk video, kau boleh import dalam ni and dia akan store dekat dalam ni terus. So every time kau nak shooting, kau just pilih je kau punya preset tu and dia akan display kau punya preset lah. Preset ni macam filter lah, filter kan, macam kau sebelum kau post dekat Instagram tu dia ada filter kan. So umpamanya macam kau boleh masukkan filter tu kat dalam ni terus. So tu je kot aku rasa. Let me recap balik. Kod-kod aku ada yang terlupa. The first thing, dia ada touchscreen. Lepas tu dia ada Full HD 1920 1080. Lepas tu dia support 4K HDMI. Lepas tu dia ada histogram, dia ada focus assist. Lepas tu dia ada zebra, force color pun semua tu aku dah bagi tahu. Image zoom semua dah bagi tahu. Anamorphic, flip ni aku dah bagi tahu tadi, yang kalau korang duduk depan kamera kau boleh flip dia punya view. Lepas tu dia ada grid, aspect ratio, semua aku dah bagi tahu. Overall daripada pandangan aku sendiri, this monitor actually sesuai untuk indoor lah. Kalau untuk outdoor tu aku tak berapa nak suka sangat, ataupun tak berapa nak puas hati sangat lah, sebab dia tak boleh nak pergi terang sangat. Dia just berapa nit je ni, aku dah lupa dah berapa nits. Dari segi dia punya macam kegunaan ataupun ergonomik, aku rasa ok sebab dia ada touchscreen, so easy untuk aku nak set up ataupun nak setting apa-apa. Dia punya custom pun senang. Kalau aku nak custom dekat bawah tu, aku just swipe up and dia boleh set, aku nak set pada setting apa. And overall aku rasa ok, dia punya quality pun ok. Aku shoot sekarang ni 4K and dia boleh display 4K juga. Dari segi zoom, dia boleh zoom macam phone korang je, boleh touchscreen. And aku rasa benda ni easy sebab dia ringan and dia ada banyak aksesori. So aku rasa tu je kot. Thank you so much for watching. Thank you so much for stay daripada awal video sampai hujung video, and see you guys in the next video. Link ada dekat description, kau boleh tekan dekat situ. Bye.